so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menerangkan tentang aspek kemasyarakatan bab 4 dalam subjek pembangunan sosioekonomi Malaysia. Kumpulan kami mempunyai 3 orang ahli kumpulan, iaitu Ahmad Rafiqi bin Rasul, Muhammad Haziq bin Sa'dun dan juga Muhammad Akmal Khuzairi bin Muhammad Rafi'i. Dalam bab ini kami akan menghuraikan 2 topik, iaitu topik yang pertama, struktur masyarakat tradisional, dan topik yang kedua ialah struktur masyarakat moden. Baik, topik yang pertama, struktur masyarakat tradisional. Seperti yang anda dapat lihat di dalam rajah 1, ini merupakan gambaran suasana ataupun keadaan di dalam istana pada zaman dahulu. Di dalam masyarakat Melayu tradisional, kita dapat membahagikan kepada 2 golongan, iaitu pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Golongan pemerintah ini terdiri daripada raja ataupun sultan dan pembesar ataupun ulama. Manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat biasa yang merdeka dan juga hamba. Setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing di dalam masyarakat. Akan tetapi, setelah kedatangan Barat, struktur masyarakat Melayu telah berubah dan peranan golongan pemerintah semakin berkurangan dan sistem hamba telah dihapuskan. Seperti yang kita dapat lihat di dalam jadual ini, negeri dikawal atau dipimpin oleh raja, manakala daerah dikawal oleh pembesar dan kampung pula dikawal oleh penghulu. Baik, seterusnya kita sentuh tentang peringkat negeri. Di peringkat negeri telah dijadikan sebagai unit politik terbesar dan juga faktor geografi digunakan bagi menentukan sepadan negeri. Selain itu, ibu negeri pula terletak di Kuala Sungai dan dikawal oleh raja atau sultan yang dibantu oleh beberapa orang pembesar negeri. Manakala pada peringkat daerah pula, daerah ini bermaksud jauh dari ibu kota dan pusat pentadbiran sesebuah negeri. Bagi menentukan sepadan daerah pula, ia ditentukan oleh sempadan sungai. Seterusnya, daerah ini dikawal oleh seorang pembesar tempatan atau digelar sebagai datuk dan juga dibantu oleh penolong yang terdiri daripada sanak saudaranya. Fungsi pembesar daerah pula ialah menjalankan pentadbiran daerah atau tempatan dan juga menjaga keamanan daerah serta memungut cukai. Selain itu, mereka juga menjadi utusan raja dan menjadi orang perantaraan antara golongan pemerintah dengan rakyat. Seterusnya, pada peringkat kampung pula, ia merupakan tempat politik yang terkecil di dalam sebuah negeri. Ia juga terletak di kawasan pendalaman dan pinggir-pinggir sungai ataupun laut. Kebiasaannya, kampung ini diketuai oleh penghulu kampung. Fungsi penghulu pula ialah ianya sama sahaja dengan fungsi pembesar, akan tetapi ianya di dalam konteks yang lebih kecil. Penghulu merupakan rakyat biasa yang mempunyai status sosial yang tinggi di dalam masyarakat dan juga perlantikannya adalah berdasarkan keturunannya. Selepas itu, saya akan menerangkan tentang golongan pemerintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja atau sultan atau yang di-pertuan, keluarga dan kaum kerabat diraja, pembesar negeri termasuk kaum bangsawan, ulama, pandita dan penghulu. 2. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran. Ketiga, baginda dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar. Yang keempat, baginda mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata dan mesti dihormati. Kelima, segala perintahnya mesti dipatuhi. Rakyat yang ingkar dianggap derhaka dan akan mendapat balasan yang buruk atau dikenakan hukuman yang amat buruk. Kemudian, keluarga kerabat. Kedudukan kedua selepas raja ialah golongan anak diraja dan kerabat diraja yang terdiri daripada keturunan raja, bergelar atau tengku. Kemudian, anak raja tidak semestinya putera atau puteri raja yang memerintah kerana mereka juga boleh terdiri daripada keturunan kerabat diraja.
Kemudian, bilangan anak raja tidak ramai, tetapi mereka mempunyai kuasa tertentu apabila diberi sesuatu tugas rasmi negeri. Ada juga putera raja yang dilantik menjadi pembesar daerah. Sebab itu, anak raja menikmati keistimewaan seperti yang dimiliki oleh raja tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan raja sebagai ketua pemerintah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bangsawan dan pembesar. Golongan bangsawan dan pembesar terdiri daripada para pembesar atau kaum rapat yang amat berpengaruh dalam pemerintah dan pentadbiran dan menduduki lapisan kedua hierarki sosial masyarakat. Kedua, kebiasaannya mereka menjadi pentadbiran iaitu membantu raja dalam pentadbiran negeri. Ketiga, mereka juga menjadi penasihat atau pembesar di daerah-daerah tertentu. Keempat, pembesar dilantik oleh raja melalui surat tauliah. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang ulama dan pendeta. Pertama, golongan ulama dan pendeta dianggap cerdik pandai pada masa itu. Mereka menjadi sumber rujukan dalam perkara tertentu. Kedua, ia juga perkara dalam bidang agama. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Ketiga, mereka menggunakan gelaran seperti Maulana, Mahdum dan Kadi. Mereka diberi gelaran kebesaran seperti Maharaja Kadi atau Datuk Mufti Seri Utama dan Imam Maharaja. Keempat, mereka menjadi pakar rujuk kepada raja dan golongan istana di samping menjadi penulis dan perawi di raja. Di sini saya akan menerangkan tentang maksud penghulu dan pembesar. Maksud penghulu ialah ketua pentadbir di peringkat kampung yang dilantik di kalangan rakyat biasa. Mereka menjadi orang perantaraan di antara rakyat biasa dengan pembesar. Manakala pembesar terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohon. Selepas kita mengetahui maksud penghulu dan pembesar, bawah dia adalah dia punya ciri-ciri iaitu mereka perlu memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Kedua, berkuasa penuh dalam kuasa kawasan pemegangnya. Ketiga, berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantaraan sultan dan dengan rakyat. Dan akhir sekali, menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakamannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi. Seterusnya, struktur masyarakat moden. Masyarakat majmuk memang sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum dan juga identiti. Kepelbagaian kaum dan etnik ini mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Menurut J.S. Furnival 1948, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum, etnik yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Kumpulan etnik di Malaysia, 68.88% merupakan Melayu dan Bumi, 22.56% merupakan Cina, 6.73% merupakan India dan 1.16% lain-lain kaum. Seterusnya, rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong ke-4. Rukun negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran berikutan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara ini dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara terbahagi kepada dua, iaitu pertama dan kedua. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Yang pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga,
mencipta satu cara hidup demokratik. Yang keempat, membentuk sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan. Yang kelima, membina sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Bahagian kedua, menggariskan 5 prinsip rukun negara yang berikut. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesimpulan dalam pembentangan kami. Hierarki dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membezakan kedudukan golongan yang diperintah dan yang diperintah, untuk membezakan kedudukan dan penghormatan. Seterusnya, dapat menentukan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dan akhir sekali, susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British. Selesai sudah video kami, sampai di sini sahaja. Sekian daripada kami, terima kasih.